Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, sebelum kita mula, cikgu ingin ucapkan selamat menduduki peperiksaan buat semua murid tingkatan 5 2021 yang hari ini bermula peperiksaan masing-masing. Okey. So hari ini kita akan bincangkan bahagian C. So untuk bahagian C ni cikgu akan buat video case per case lah. Okey, so ini case 1 yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jom kita tengok. Alright, jom kita baca sama-sama. Untuk soalan bahagian C ni adalah soalan wajib untuk dijawab. Markahnya adalah 20 markah. Okey. Encik Siddiq bin Jasuli pada mulanya berniaga kedai runcit di Simpang Merbuk, Termeluh, Pahang. Beliau nekat menutup perniagaan runcit semata-mata untuk menceburi bidang perniagaan baru, iaitu penternakan burung puyuh yang akan diusahakan sepenuhnya bersama isteri serta dibantu oleh 4 orang anak lelakinya. Kegagalan perniagaan runcitnya akan dijadikan pembakar semangat untuk berjaya dalam penternakan burung puyuh. Pada 2017, beliau menceburi bidang ini secara kecil-kecilan dengan 500 ekor burung puyuh sebagai permulaan yang diambil dari Kelantan. Tambahan lagi, pada ketika itu tidak ramai usahawan menternak puyuh. Minat itu timbul kerana ternakan puyuh tidak susah dan ketika itu Jabatan Veterina turut memberi galakan kepada Encik Siddiq untuk menceburi bidang ini dan Alhamdulillah pada tahun 2018 beliau berjaya komersialkan produk ini dengan jenama Puyuh Best. Bagi memastikan perusahaannya berkembang, anak sulungnya yang juga lepasan Universiti Pertanian Malaysia, yang ini sekarang dah berubah Universiti Putra Malaysia, telah membeli mesin penetasan terpakai disebabkan sumber pembiayaan yang terhad. Beliau bercadang mendapatkan mesin penetasan burung puyuh yang baru dengan cara menyewa daripada institusi keuangan dan mengembalikan selepas tamat tempoh sewaan. Mesin baru itu mampu menghasilkan 10,000 anak puyuh setiap bulan. Selepas isu pembiayaan ini selesai, timbul masalah lain apabila semakin ramai usahawan burung puyuh ini muncul, menyebabkan lambakan di pasaran dan memaksa mereka mencari alternatif pemasaran lain. Encik Siddiq memperkenalkan puyuh perap dengan 4 perisa iaitu puyuh rempah, puyuh percik, sate dan lada hitam. Beliau sering menyertai promosi yang dianjurkan oleh agensi kerajaan seperti menjual produk burung puyuhnya di pasar tani. Anaknya mencadangkan kepada Encik Siddiq supaya menggunakan alternatif lain iaitu terak makanan untuk mengembangkan lagi produk burung puyuhnya. Ini masih dalam pertimbangan beliau. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, okey, soalan untuk bahagian C ni, soalan dia berkaitan dengan case. Okey, berkaitan dengan case. Jadi jawapan anda mestilah berkait dengan case. Okey? Okey, jom kita tengok sama-sama. Ada A, B, C, D, E, ada 5 soalan. Okey, total up markah semua sekali adalah 20 markah. Okey, kita tengok soalan. Huraikan sektor perniagaan di mana Encik Siddiq terlibat. Okey, dia nak apa? Dia nak sektor. Okey, dia nak sektor. Kemudian dia punya kata tugasnya adalah huraikan. Okey, so kalau huraikan, apa yang kita perlu beri dalam jawapan kita? Okey, kita perlu berikan fakta, huraian dan juga contoh. Okey, kalau tengok dekat sini markah dia adalah 3 markah. Jadi 1 markah untuk fakta, 1 markah huraian dan 1 markah contoh. Okey, kita imbas kembali sektor perniagaan yang ada. Okey, ini adalah sektor perniagaan yang ada. Kita ada sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Okey, sektor utama ni adalah melibatkan pengeksploitasian bahan mentah, bahan hasil bumi Antaranya adalah perlombongan, perlombongan gas asli, emas kupra, mineral dan
mineral lain bukan logam ya. Okey, pertanian. Okey, pertanian, peternakan pun samalah ya. Untuk sawit, getah, ternak ayam, ternak kambing, ternak lembu. Okey, pembalakan. Okey, pembalakan kayu merbau, cengal, meranti, perikanan. Okey, ini adalah sektor utama. Bila melibatkan hasil bumi, ataupun melibatkan bahan mentah yang belum diproses lah, hasil bumi yang first sekali, itu adalah sektor utama. Okey, kalau sektor kedua yang melibatkan pemprosesan, melibatkan pembuatan, melibatkan cantuman, kan, perubahan daripada bahan mentah menjadi suatu produk lain, menjadi suatu produk siap atau separuh siap, itu adalah sektor yang kedua. Okey, antaranya pembuatan dan penghilangan, kejuruteraan, pembekalan tenaga dan juga pembinaan. Okey, untuk sektor ketiga, berkaitan dengan perkhidmatan. Okey. Di Malaysia kita ada perkhidmatan awam, kita ada perkhidmatan swasta dan juga kita ada perkhidmatan sukarela atau kebajikan. Baik, untuk kes kita tadi, peternakan burung puyuh, jadi sektor mana yang paling tepat? Sektor utama. Okey, sektor utama. Kerana apa? Okey, kita jawab. Okey, sektor perniagaan di mana Encik Sidit terlibat ialah sektor utama atau sektor primer. So, bila awak macam ni, sektor utama atau sektor primer ni satu markah. Okey. Kemudian, huraikan sedikit ke sektor utama ni, apa aktiviti dia? Aktiviti mengeksploitasi hasil sumber kekayaan bumi. Ini aktiviti dia. Jadi kita huraikan sektor utama tu apa. So awak jawab macam ni, satu lagi markah. Okey, dan yang terakhir adalah contoh. Okey, contoh tu mestilah yang berkait dengan kes. Okey, berkait dengan kes Encik Sidit ni. Dia buat apa? Dia buat peternakan burung puyuh. Jadi awak jawab macam ni, dapatlah tiga markah. Okey, jangan lupa kepala ayat ni mesti ada kepala ayat ni mesti ada. Walaupun awak jawab dalam point, ayat awak tu juga mestilah lengkap. Okey, macam mana nak lengkapkan ayat yang dalam point? Perlu ada kepala ayat dan mesti kaitkan dengan situasi. Alright? Okey, satu soalan A. Okey, kita teruskan. Kita terangkan dua ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Encik Sidit. So, dia nak apa? Terangkan. Okay. So, bila terangkan, kita perlu berikan apa? Kita berikan fakta dan huraian. Jadi, markah dekat sini 4 markah. Maksudnya, kita perlukan 2 fakta dan 2 huraian. Okay? So, ciri keusahawanan ni anda boleh dapat dari buku teks tingkatan 5, buku surat 134 hingga buku surat 139 ya. Okey, ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi seorang usahawan ini ya. Okey, jadi kita boleh ambil lah mana-mana ciri yang berkait dengan Encik Sidit ni. Okey. So kita tengok ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Encik Sidit ialah yang pertama kita boleh buat berani menanggung risiko. Kenapa berani menanggung risiko? Sebab huraikan sedikit mesti berkait dengan kes ya. Kegagalan perniagaan runcit. Kerana kegagalan perniagaan runcitnya dan mencuburi bidang peternakan burung puyuh. So satu awak jawab berani menanggung risiko ni 1 markah. Huraian dia pun satu markah. Okey. Kemudian kreatif dan inovatif. Kenapa awak kata Encik Sidit ni kreatif dan inovatif? Sebab bila ramai ni kan, selepas isu pembiayaan ini selesai, timbul masalah lain apabila semakin ramai usahawan puyuh ini muncul menyebabkan lambakan di pasaran. Okey, so bila berlaku macam tu, Encik Sidit ni menjadi kreatif dan inovatif. Okey, dengan memperkenalkan burung puyuh segar kepada burung puyuh perak dengan 4 perisa. Okey. So, kreatif dan inovatif ni 1 markah.
Huraiannya satu markah. Okey, dah 4 markah dah. Tapi boleh juga awak ambil yang lain. Okey, mana-mana yang ini yang berkaitan dengan Cik Sidik ni boleh diterima dengan huraian yang berkaitan dengan kes. Okay. Kalau yang ini dia tulis bijak mengambil peluang. Sebab apa? Menceburi bidang peternakan yang belum ramai diceburi usahawan. Masa dia mula-mula pada tahun 2017, okay, dia menceburi bidang burung puyuh ni tak ramai lagi usahawan yang menternak puyuh. Jadi dia bijak mengambil peluang. Okey, kemudian fleksibel. Okey, fleksibel kenapa? Dia ada rancangan untuk menukar strategi pemasaran dengan menjual di pasar tani dengan menggunakan trak makanan. Okey, nampak tak? Semua huraian ni berkaitan dengan kes. Jangan awak buat huraian secara general ataupun huraian yang tak melibatkan kes. Awak cerita pasal benda lain, kes lain pula. Okey, tak boleh. Bahagian C ni mesti berkait dengan kes. Alright? Okey, kita tengok. Ya. Cadangkan satu sumber pembiayaan yang sesuai. Okey, satu sumber pembiayaan yang sesuai kepada Encik Sidik. Okey, berikan alasan 5 markah. Okey, so kalau untuk soalan kan, kita perlu cadangkan satu fakta. Cadangkan apa sumber pembiayaan yang awak perlukan dan juga huraian. Jadi bila markah dia 5 markah, maksudnya satu fakta, 4 huraian. Okey. Kita ada banyak kan sumber pembiayaan, betul tak? Okey, kita ada sumber pembiayaan. Kalau kita tengok dekat sini, muka surat 71, buku teks tingkatan 5. Okey, sumber pembiayaan perniagaan kita ada dalaman, kita ada luaran. Okey, dalam banyak-banyak ni kita kena fikir apa yang sesuai untuk kes ini. Apa yang Cik Sidik ni perlukan. Okey, kalau tengok balik dalam teks ini, okey, dia kata kat sini. Mana perkataan ni? Okey, ni. Bagi memastikan perusahaan berkembang, anak sulungnya yang juga ni, yang dekat perenggan 3 ni. Okey, perenggan 3 ni kita tengok. Okey, anak sulungnya yang juga lepasan Universiti Pertanian Malaysia telah membeli mesin penetasan terpakai disebabkan sumber pembiayaan yang terhad. Beliau bercadang, ini beliau bercadang mendapatkan mesin penetasan burung puyuh yang baru dengan cara menyewa daripada institusi keuangan. Daripada institusi keuangan dan mengembalikan selepas tamat tempoh sewaan. Okey, sumber pembiayaan yang mana yang berkait dengan menyewa jentera atau mesin? Yang berkait dengan jentera atau mesin, yang mana satu? Okey. Antara semua ni pastinya bukan sumber dalaman dah, sebab dia dah kata dah dia nak sewa daripada institusi keuangan. Jadi yang mana satu? Okey, yang ini pajakan. So pajakan ni apa? Yang ni pun cikgu ambil dalam buku teks. Skim pajakan membolehkan usahawan menggunakan sesebuah mesin atau jentera dengan cara menyewanya daripada bank atau institusi keuangan bagi tempoh tertentu. Bank, institusi keuangan atau syarikat pajakan mempunyai hak milik terhadap mesin atau jentera, manakala usahawan sebagai penyewanya. Jadi pajakanlah yang paling sesuai. Jadi macam jawab. Okey, kita buat kepala ayat Yang ni tak berapa sesuai kepala ayat yang ni. Okey, kepala ayat ni kita ambil. Satu sumber pembiayaan yang sesuai kepada Encik Sidik ialah, okey, satu sumber pembiayaan yang sesuai kepada Encik Sidik ialah, okey. So jawab. Awak jawab pajakan. Okey, awak jawab pajakan ni dah 1 markah. Okey, kenapa pajakan? Berikan alasan. Okey, awak boleh bagi pajakan ini merupakan sejenis sumber pembiayaan luaran. Okey, sebab biaya dalaman dia dah terhad dah. Okey, so dia adalah satu pembiayaan luaran. Kemudian awak boleh kata tidak memerlukan modal yang tinggi. Okey, kemudian aset dan mesin diperoleh tanpa perlu mempunyai cagaran. 1 markah lagi. Hanya menyewa daripada institusi keuangan dan akan dikembalikan mesin tersebut dalam apabila tamat tempoh.
Satu markah lagi. Okey. Kemudian satu lagi awak boleh kata kos sewa aset dianggap perbelanjaan yang dikecualikan daripada bayaran cukai. Okey. Jadi kita markah 5 markah saja. Jadi kita perlukan satu fakta dan 4 huraian. Okey, so dapat 4 markah. Baik, soalan seterusnya. Okay. Kenal pasti satu agensi yang boleh memasarkan satu agensi yang boleh memasarkan burung puyuh kepada pelanggan. Jelaskan peranan agensi tersebut. Okey. So 4 markah. Okey, 4 markah ya. Pasti, fakta dan huraian juga. Awak kenal pasti agensi tersebut dan huraikan. Okey, 4 markah. Maksudnya satu agensi dan 3 peranan yang perlu awak jelaskan. Okey, untuk agensi-agensi ni sepatutnya awak dah perlu ingat, awak dah ingat dah memorize. Okey. Untuk penyelidikan agensi apa, untuk keuangan agensi apa, untuk latihan agensi apa, untuk promosi keluar negara agensi apa. Itu awak dah kena hafal dah dalam kepala ni Okey, supaya tak salah. Okay, kita ada Siri, MPOB, kita ada Pharma, kita ada Matrade, MPC. Yang tu semua tu sepatutnya awak buat dalam satu kertas. Okey, senaraikan semua agensi yang ada dan tahu apa peranan dia. Okey, sebab soalan agensi ni popular juga Alright. Okey, so untuk memasarkan burung puyuh kepada pelanggan ni berkaitan adalah Pharma. Okey, so apa? Sebab fungsi Pharma ni dia memasarkan produk pertanian kepada pelanggan. Okey, kemudian dia memperluaskan pemasaran dan memajukan hasil pertanian. Kemudian Pharma ni juga dia membangunkan industri pertanian. Okey, dia menjelaskan aktiviti pemasaran. Jadi memang sesuai lah Pharma ni untuk membantu Encik Sidik ni memasarkan burung puyuh kepada pelanggan. Okey, so apa yang jawab? Okey. Agensi yang boleh memasarkan burung puyuh kepada pelanggan dan peranan ialah, okey, so yang pertama, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma. Okey, untuk jawapan esei macam ni, okey, yang berkait dengan nama, okey, nama agensi dan sebagainya, sekurang-kurangnya sekali awak tulis nama penuh dia Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Jadi yang bawah-bawah ni kalau awak dah nak tulis Pharma saja pun tak apa dah, tapi sekurang-kurangnya sekali tulis Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Okey? So apa peranan dia? Dah boleh mempromosikan burung puyuh dalam pasaran, menghasilkan dan mengedarkan risalah berkaitan burung puyuh. Okey, memasarkan burung puyuh sebagai hasil kegiatan perusahaan tempatan, membuat penyelidikan, penyeliaan pasaran. Okey. Kemudian menjalin hubungan dengan pengguna, okey, dan pengguna boleh membeli produk secara berterusan. Okey. Kalau awak tengok, kita tahu fungsi Pharma, betul tak? Kita tahu fungsi Pharma. Tapi bila awak jawab, fungsi tersebut kaitkan dengan kes. Contohnya, dia mempromosikan produk pertanian kepada pelanggan. Awak kaitkan mempromosikan burung puyuh kepada pelanggan. Maksudnya awak tukar produk tu kepada burung puyuh. Itu maksudnya awak mengaitkan jawapan awak tu dengan kes, dengan situasi soalan. Okey? Mesti macam tu untuk bahagian C ni Okey, kalau dikata mengedarkan risalah produk kepada pelanggan, contoh kan, awak tukarlah mengedarkan risalah produk burung puyuh Encik Sidik kepada pelanggan. Macam tu. Kita kaitkan dengan kes. Okey? Alright. Akhir, setujukah anda dengan cadangan anak Encik Sidik menggunakan trak makanan? Kemukakan alasan anda. Okey, dia tanya setujukah. Setujukah? Awak boleh jawab sama ada awak setuju ataupun awak tidak setuju. Okey, tapi mesti ada alasan. Awak setuju, kenapa? Awak tak setuju, kenapa? Okey, so sekarang ni markah dia 4 markah. Jadi kalau awak kata setuju, bagi 3 alasan. Awak kata tak setuju, bagi 3 alasan Okey. So setuju atau tidak bersetuju beserta. Okey. Untuk
kalau awak nak tahu lebih lanjut lah berkaitan dengan truck makanan, okey, awak boleh pergi ke website ni okey, https://theusahawan.com/foodtruckmalaysia. Okey, so dekat situ awak boleh tengok dia punya kelebihan menggunakan truck makanan ni. So tu boleh jadi orang kata ilmu tambahan lah kepada awak. Okey, ilmu tambahan lah kepada awak. So awak boleh, sekarang kita pun ada buat kerja kursus kan, kurier dan sebagainya, cuci kan, cari sedikit maklumat kan berkaitan dengan perniagaan-perniagaan tersebut. Mana tahu keluar perniagaan-perniagaan tersebut dalam bahagian C, kita tak tahu kan, keluar dalam bahagian C, dan ada pula nak kena tanya kelebihan dan kekurangan, at least awak ada input tentang tu, awak boleh jawab. Alright, okay. So kalau awak setuju, kita kena jawablah setuju atau tidak setuju. Okey, jawab. Contoh kalau awak setuju, saya bersetuju dengan cadangan anak Encik Siddiq menggunakan truck makanan kerana. So awak jawab saya bersetuju pun dah satu markah. Ataupun awak jawab saya tidak bersetuju dengan cadangan anak Encik Siddiq menggunakan truck makanan kerana. Okey, awak jawab tidak setuju tu pun satu markah. Okey, so awak perlukan lagi 3 untuk alasan. Okey, yang ni dikata dapat meluaskan pasaran selain daripada Temerloh. Maksudnya sebab apa? Sebab truck makanan ni bergerak. Awak boleh pergi ke mana-mana pun boleh. Okey, kemudian lebih ramai pelanggan dapat menikmati burung puyuh. Maksudnya awak punya target market awak tu lebih luas, bukan di satu tempat saja. Kalau awak buka kedai saja, target market awak tu yang di sekitar saja kan. Tapi kalau awak ada truck, hari ni awak pergi tempat lain dan nak pergi tempat lain kan. So lebih ramai. Okey. Ini tak cukup ni jawapan ni, ada lagi. Okey, ada lagi awak boleh jawab apa? Mungkin awak boleh jawab lebih mesra cuaca. Okey, lebih mesra cuaca kerana truck makanan tersebut mudah untuk ditutup sekiranya berlaku hujan dan sebagainya. Okay, compared tu berbanding daripada payung pasar tani dan sebagainya. Kan? Okey, lepas tu truck makanan ni selalu ada festival food truck lah dan sebagainya. Awak boleh join. Okay, Encik Siddiq boleh sertai festival tersebut kan. Ini meluaskan lagi produk. Okay, jadi macam-macam kelebihan yang boleh kita buat. Okay, kemudian kalau awak tak setuju, kenapa? Okay, sebab melibatkan kos untuk membeli truck makanan. Okay, bukan murah truck makanan ni puluh-puluh ribu juga. Okay, even though kalau beli yang second hand pun masih puluh ribu. Okay, kemudian cost overhead tinggi. So apa? Sebab kena petrol dan sebagainya. Kemudian perlu tambah pekerja dan kos upah meningkat. So kita perlu ada driver kan. Okay, pemandu perlu memiliki lesen memandu, kena ada lesen GDL. Okay, kemudian perlu membayar kos insurans, puspakom dan sebagainya. Macam-macam. Okay, sama ada setuju, ceritakan kelebihan. Kalau awak tak setuju, ceritakan kekurangan dia. Jadi macam inilah. Okay, untuk menjawab soalan bahagian C, jawapan mesti mengaitkan dengan case, mesti mengaitkan dengan situasi soalan. Jangan guna contoh yang lain, guna contoh yang berada dalam bahagian C. Sebab tu kebanyakan cikgu kata jawab bahagian C, sebab bahagian C ni jawapan ada dalam soalan. Okay, so kita jumpa lagi untuk case yang seterusnya dan revision yang lain. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum.